Islam mundur. Kenapa mundur? Bukan kerana agama, kerana khurafat, kerana bid'ah, kerana syirik. Masuk sebelum tu, Islam liberal ni dia apa dia paksi dia? What is dia punya paksi dia tu? Interpretasi dia, interpretation yang dia mau tu, dia nak apa? Interpretasi dia kebanyakannya dia punya asasnya barat. Kalau benda tu dibuat di barat, dia akan jadikan tafsiran agama kena ikut macam dengan barat mau. Ini saya bercakap Islam liberal dalam konteks Muslim. Maksudnya, kalau barat kata wanita tadi tak bertudung tadi adalah bertudung itu adalah kongkongan, jadi dia akan cari dalil dalam agama larang untuk menyiksa wanita dan seumpamanya, kerana dia bukan tafsir apa yang menjadi tujuan agama Allah turun agama, tapi fikiran dia supaya tak nampak Islam ni bercanggah dengan barat. Itu dia punya idea Islam liberal. Secara umumnya, whatever dia buatlah penafsiran itu semua dia punya macam-macam lah. Dia gunakan kaedah-kaedah yang humanitik dan macam mana nak tafsirkan Quran tu. Dia tak boleh tengok Quran naklah dia tengok macam mana mereka pernah laku Quran, naklah dia tengok dalam konteks zaman tu, bukan konteks Quran sebagai kitab yang sesuai untuk sepanjang zaman. Tadi disebut dalam Kristian pun berlaku. Kristian hadapi hal yang sama. Apabila kemajuan barat berlaku, revolusi industri khususnya berlaku, French Revolution berlaku, maka agama liberalisasi itu berlaku. Mereka cuba jadikan, kerana dahulu gereja ni kejam. Sebelum dahulu gereja kejam, tangkap scholars, bakar saintis. So berlaku pertentangan antara golongan yang nak kemodenan dan gereja. Maka berlaku separation antara between church and power, di antara gereja dan kuasa. Dulu gereja sangat attached kepada kuasa. Kalau siapa yang baca sejarah-sejarah saintis, siapa saintis yang terkenal yang dibakar sejarah? Galilei. Lagi? Dan ramai lagi yang dihukum sehingga gereja mohon maaf apa yang berlaku pada zaman itu. Kenapa? Kerana mereka bunuh. Orang yang kata bumi bulat, bunuh. Bakar. Ini dianggap sebagai murtad. Dianggap sebagai terkeluar pada agama. Sehingga gereja terpaksa mohon maaf. Sekarang Vatikan isytiharkan tahun 80 lebih, 90 lebih memohon maaf kepada apa yang berlaku, yang dilakukan oleh gereja. Tapi Islam tak begitu. Dalam sejarah Islam pemangkin kepada kemajuan. Islam yang bawa actually sign itu ke barat. Tapi oleh kerana gereja telah buat kesalahan tu, maka orang-orang agama yang duduk di gereja, orang yang berurusan dengan gereja, tak nak supaya bila berlakunya French Revolution, revolusi Perancis, baca tak sejarah revolusi Perancis? Baca kan? Revolusi industri, kan ni orang dalam bidang, kan? Dalam bidang industri kan? Revolusi industri, maka menyebabkan mereka cuba supaya pastikan Bible jangan bercanggah dengan kemodenan. Apa yang bercanggah dengan kemodenan yang Bible ada, mesti diinterpretasikan dalam konteks yang lain, yang tidak lagi applicable pada zaman sekarang ni. Faham tak? Bila benda ni, penyakit ni terkena pada orang Islam patut maju. Bila orang Islam yang patut maju, tapi apabila dunia Islam mundur. Kenapa mundur? Bukan kerana agama, kerana khurafat, kerana bid'ah, kerana syirik masuk dalam kepala-kepala orang Islam, di mana orang Islam bukan lagi memangkin kemajuan, asyik dengan jampi tanah, jampi apa, bukan lagi buat. Maka apabila mereka datang ke Yaman
apabila penjajah datang ke negara Mesir, mereka challenge orang Islam, mana lebih baik, jarum penjajah dengan tanah kubur wali kamu, siapakah yang dapat menyembuhkan penyakit? Maka ramai orang bila tengok satu suntikan dah sihat, 20 cawan ayak wali tak sihat-sihat lagi. Maka mulalah sebahagian golongan mula tidak mau mempercayai agama. Tapi menolak agama sesuatu yang serius dalam Islam. Akan menjadi satu ada konsekuensi yang berat, kesan yang berat dalam masyarakat Islam. Jadi mereka kata kita tak tolak Islam, tapi kita tak nas-nas tu, kita kena faham macam mana barat faham. Kita kena faham macam tu. Maka mulalah interpretasi kepada nas-nas agama mesti follow barat, yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Jadi kalau mereka anggap terlalu terikat dengan agama, itu mundur. Tapi agama tak mundur. Kalau kata agama mundur, boleh murtad. Dia kata bukan agama mundur, tafsiran kita salah. So mereka meliberalkan tafsiran agama kepada peringkat, kalau di Indonesia tu ada daerah bebas Tuhan. Dan agama adalah milik individu, bukan milik awam. Dan berbagai-bagai tafsiran. Ini Islam liberal yang muncul, yang tapi sekarang ni dah berkurangan di Malaysia ni. Tapi di Indonesia juga kebangkitan berlaku, mereka makin berkurangan. Saya tak tahu Ustaz kita buat kajian banyak mana, tapi itulah secara umum jawapan saya pada Islam liberal.